Salam sejahtera, nama saya Chong Zehui. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk tugasan pengaruh teknologi dan komunikasi atau ICT terhadap kehidupan masyarakat Malaysia pada masa ini. Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT menjadi semakin penting untuk setiap manusia. Manusia dan ICT seakan tidak boleh dipisah dan menjadi satu kumpulan dalam kehidupan. Teknologi komunikasi, teknologi maklumat dan komunikasi adalah gabungan peranti dan sumber teknologi yang digunakan untuk memanipulasi dan menjaringkan informasi menurut Career and Science dalam tahun 2015. Menurut Nur Afika Zakaria dan Fariza Khalid pada 2016, alat teknologi merangkumi semua alat teknologi dan digital seperti komputer, internet dan teknologi multimedia yang lain termasuk perisian, permainan digital, media sosial dan sebagainya. Metodologi kajian yang digunakan di dalam kajian ini ialah kajian perpustakaan. Kaedah ini telah melibatkan kajian analisis terhadap bahan-bahan bercetak seperti jernih, buku, artikel, kertas kerja dan akhbar dan sebagainya. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap kajian yang ingin dijalankan. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat Malaysia berinteraksi, berkomunikasi dan menjalani kehidupan seharian mereka. Dalam era di mana teknologi semakin mendominasi setiap aspek kehidupan, penting untuk memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi masyarakat Malaysia. ICT ialah medium perantaraan untuk mengumpul maklumat, merekod bunyi, video atau gambar dan menghantarnya semula kepada penerima. Seterusnya, kita akan membincangkan fungsi-fungsi ICT. Nombor 1, ICT boleh digunakan sebagai penyimpanan data. Data-data atau maklumat-maklumat yang penting dapat disimpan dalam bentuk CD, hard disk, pen drive, komputer, Google Drive atau iCloud dengan lebih selamat dan mudah diakses. Nombor 2, dijadikan sebagai alat pengolahan data. Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mental menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima oleh pengguna. ICT boleh juga digunakan sebagai alat komunikasi. Contohnya, penciptaan telefon bimbit dan platform sosial media seperti Facebook, WeChat, TikTok, Instagram telah memudahkan komunikasi antara sama lain tanpa mengira masa dan tempat. Ia juga menghubungi seseorang daripada latar belakang budaya yang lain. Penggunaan ICT juga dapat meningkatkan efisiensi dengan menjimatkan kos dan tenaga. Dengan penciptaan mesin-mesin yang canggih, ia dapat menjimatkan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan produktiviti. Penggunaan ICT juga menyebabkan semua maklumat mudah diakses. Contohnya, dengan ada internet, sekarang kita dapat memperoleh semua informasi dan berita-berita terkini dan berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah berbanding dengan zaman dulu. Seterusnya, kita akan melihat kepada impak positif ICT terhadap masyarakat Malaysia dari segi ekonomi, komunikasi dan pendidikan. Dari segi komunikasi, kewujudan sosial media telah memudahkan komunikasi tanpa mengira batasan waktu dan tempat. Kewujudan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram telah mengubah cara komunikasi manusia di mana panggilan suara telah diganti dengan panggilan video. Kewujudan sosial media ini juga dijadikan sebagai sarana berkomunikasi, berinteraksi, berbagi dan bersosialisasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui internet. Seterusnya, kita akan melihat kepada impak positif ICT terhadap masyarakat Malaysia dari segi ekonomi, komunikasi dan pendidikan.
Penggunaan ICT dalam bidang ekonomi telah meluaskan aktiviti perniagaan, seperti wujudnya perniagaan atas talian atau online shopping. Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan semasa wabak virus corona 2020 telah menyebabkan aktiviti membeli belah dalam artian menjadi trend perniagaan yang paling popular bukan kepada pelanggan tetapi juga kepada peniaga, menurut kajian Nurul Hidayah Bahudin pada tahun 2020. Aplikasi perniagaan secara atas talian menawarkan variasi produk yang boleh dilihat dengan mudah oleh pengguna. Pelbagai aplikasi perniagaan atas talian telah dilancarkan kepada pengguna dalam negara seperti Lazada, Shopee atau Mudah.my. Setiap aplikasi ini menawarkan pelbagai produk di samping promosi yang berbeza bagi menarik pengguna. Justeru, sebagai seorang pengguna yang bijak, perbandingan harga dapat di aplikasi harga hanya dengan menggunakan hujung jari. Situasi berbeza sekiranya kita menggunakan jual beli secara realiti di mana banyak tenaga dan masa akan dibazirkan. Ditambahkan pula, perniagaan atas talian memulakan pengguna mencari produk-produk mengikut kategori dan kemahuan masing-masing. Oleh itu, kemudahan melayari dan membandingkan harga atau kualiti produk yang telah diinginkan adalah kelebihan yang diminati apabila penggunaan pembelian secara atas talian. Selain itu, peniaga juga dapat memasarkan produk-produk mereka ke pasaran globalan dengan menggunakan perniagaan atas talian. Capaian internet yang tiada terhad telah menjadikan proses globalisasi masyarakat dunia ini jadi semakin petas. Kesannya, e-perdagangan telah menjadi penyumbang utama dalam industri perniagaan dunia secara amnya. Seterusnya, kita akan melihat kepada impak positif ICT terhadap masyarakat Malaysia dari segi ekonomi, komunikasi dan pendidikan. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam hasil pembelajaran dengan menggunakan cara ini. Kepentingan ICT dalam pendidikan dibuktikan lagi dengan pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang telah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dalam anjakan ke-7 yang tergandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Dengan menggunakan ICT dalam pengajaran, pelajar akan berasa seronok dan mudah memahami isi kandungan. Contohnya, menggunakan video atau PowerPoint dan animasi menjadikan proses pengajaran lebih kreatif. Penggunaan ICT dalam pendidikan telah mewujudkan pembelajaran dalam talian atau dikenali sebagai pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini telah dilaksanakan sejak munculnya wabak COVID-19. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran melalui satu media sehingga berinteraksi antara pendidik dan peserta tidak secara tatap muka. Pandemik COVID-19 yang berlaku pada 2020 merupakan stimulasi utama yang menjadikan teknologi maklumat berguna dan penting untuk pendidikan. Hal ini kerana ia memberikan kebebasan dan fleksibiliti kepada para pelajar untuk mengatur pembelajaran mereka masing-masing mengikut keperluan dan keupayaan masing-masing. Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan membolehkan pelajar mengakses bahan belajar pada bila-bila masa dan mengikut jadual masing-masing. Teknologi maklumat juga telah membantu para pelajar untuk mempelajari kemahiran baru seperti kemahiran teknologi, komunikasi dan digital. Penggunaan ICT tetap membawa impak negatif dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Bahagian ini, kita akan membincangkan impak-impak negatif yang dibawa oleh ICT terhadap kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini. Perkembangan ICT menyebabkan masyarakat membuang masa dengan melayari media sosial berkaitan rapat dengan kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, terlalu asyik melayari media sosial seperti Facebook, TikTok, Twitter, Instagram dan permainan dalam talian sehingga kerja-kerja yang patut dilaksanakan tergendara dan tertangguh.
Keseronokan penggunaan media sosial juga akan menyebabkan ketagihan sehingga menggabaikan tanggungjawab terhadap diri dan keluarga dan menyebabkan produktiviti pekerja juga akan berkurang. Fenomena ini sangat komon, kita dapat dilihat di dalam restoran, di dalam public transport atau di mana-mana. Kewujudan perasaan takut ketinggalan isu semasa dalam kalangan pengguna merupakan salah satu contoh ketagihan. So, kita dapat melihat di sini sebuah kajian oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia dan Universiti Utara Malaysia terhadap 2,007 responden dari seluruh negara. Lebih daripada 60% daripada golongan pelajar menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet sebagai unsur hiburan. Ini membuktikan kalangan remaja telah tertagih kepada media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab masing-masing. Sekiranya ICT disalahgunakan, dia akan menyebabkan peningkatan jenayah. Jenayah cyber merujukkan kepada jenayah yang melibatkan penggunaan komputer dan rangkaian yang boleh menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian. Hal ini berlaku kerana terdapat golongan masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Isu jenayah cyber ini sangat hangat diperkatakan justru menjadi duri dalam daging yang memudaratkan. Antara faktor berlakunya jenayah cyber termasuklah semua orang boleh mengakses internet dan penggunaannya secara meluas. Jenayah cyber bukan sahaja melibatkan rakyat Malaysia, maka turut melibatkan rakyat dari negara lain. Sebagai contoh, kecurian identiti boleh berlaku di mana-mana sahaja, terutama bagi mereka yang menggunakan perkhidmatan di kafe-kafe cyber. Situasi ini akan menyebabkan individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan mencuri identiti pengguna yang lain untuk mengaut keuntungan. Perilaku seperti pencurian butir-butir data peribadi untuk tujuan penipuan pencurian wang, propaganda penuraian virus, salinan perisian yang tidak sah serta pengintipan individu di dalam maya semakin berleluasa dari hari ke hari. Di samping itu, telah muncul tabiat dalam mengkritik dan memberi ancaman kepada saluran media sosial yang dikenali sebagai keyboard warrior. Individu ini akan mengkritik, mencecah atau menjurus kepada buli cyber terhadap mangsa yang terlibat dengan menggunakan akaun palsu. Mereka akan menyentuh isu-isu sensitif seperti perkauman dan keagamaan bertujuan untuk menimbulkan perpecahan dan perbalahan di dalam negara Malaysia. Penyebaran maklumat palsu mencetus keliluan dan kekacauan dalam masyarakat Malaysia. Isu ini sangat membimbangkan. Kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi adalah faktor penting dalam globalisasi. Kehidupan masyarakat Malaysia hari ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kemajuan ICT. Penggunaan ICT dalam kehidupan seharian telah meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Walau penggunaan ICT banyak membawa manfaat kepada masyarakat, namun pengawasan dan pemantauan yang baik dan rapi juga amat diperlukan. Kesan-kesan negatif yang berpunca daripada kemajuan ICT haruslah diberi perhatian oleh kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab agar gejala negatif ini dapat dipanteras. Penggunaan ICT juga haruslah lebih bijak dalam menilai isi kandungan yang diterima oleh kepesatan ICT. Sekian, terima kasih.